بسم الله الرحمن الرحيم. الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان. الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه لئلا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. Bahagian yang keempat ialah air yang bertemu dengan najis. Kita membicarakan masalah air, dan kalau yang pertama disebut air mutlak, yang kedua air mustamal, yang ketiga air yang campur dengan barang lain tapi barang itu barang suci. Yang keempatnya hak malam ni air yang campur dengan najis, yang campur dengan barang lain dan barang itu najis. Pendeknya air yang kena najis dah. Baik, air yang ada najis, yang terpuh dengan najis ni, adakah semua air ni jadi najis belakang? Kau ada juga air yang jatuh najis tapi ada yang tidak najis, ada yang jadi najis. Akan tadi air yang basuh kena najis ni kita boleh bagi dua. Yang pertamanya an tughayyir an-najasatu ta'mahu aw launahu aw rihan. Yang pertamanya najis yang tempuh dengan air ni, yang masuk dalam air ni punya banyaknya atau punya kuatnya hingga sampai mengubahkan kedudukan air. Mengubah tu tiga perubahan: ubah rasa, ubah warna, ubah bau. Air kita ada payah kalau timur, kalau lebih kena najis. Najis ni banyak ke ataupun kuat dia ke hingga sampai berubah. Berubah mana-mana so daripada tiga. Tidak mesti berubah tiga-tiga saja. Mana-mana so pun tak apalah, dikira najis. Iaitu berubah kecapan. Kita kecap air tak lidah tu berasa najis kan. Berasa masing, kemasan, kelak, berasa pun najis lah. So, ataupun berubah warna. Tengok air nampak hitam, kau nampak merah, kau nampak kuning, kau mengikut gaya warna najis. Yang tiganya berubah bau. Apa ni kecapkan, kita tak kecap. Bau, tak apa ni warna tak berubah tapi bau. Bau busuk, bau apa saja kan. Kata dia air siapa kau ikat ni hukumnya macam mana? Wa huwa fi hadhihi al-halati la yajuz tatahhuru bihi ijma'. Kata dia air dalam keadaan ini tidak boleh kita buat suci dengan dia ijma'an. Ijma' maknanya seias kata. Seluruh alim ulama Islam di seluruh dunia dan di semua mazhab mengatakan air bila siapa kau ikat berubah mana-mana so daripada tiga kecapan, warna, bau, maka air dikira najis lah. Tidak boleh kita cuci apa. Ijma' semua sekali, semua alim ulama. So, yang keduanya air yang kena najis juga, tetapi yabqal ma'u ala itlaqih. Air itu masih lagi dikira air mutlak. Mana orang ramanya anggap air itu air lagi lah. Terbiasa lah. Walaupun petungnya najis. Kenapa? Li'alla yataghayyara ahadu awsafi salasa. Sebabnya mana-mana sifat tiga tak berubah apa pun. Kecapan pun tak berubah, warna pun tak berubah, bau pun tak berubah. Najis dalam itu, tapi sikit sangat najis ataupun tidak gagah najis hingga sampai sifat tiga air tak berubah sabut tu. Maka air lagu ni wahakmu annahu tahirun mutahhir. Air macam ni dikira air suci dan boleh menyucikan. Kita nak jamu pun dia siapa tak cuci apa ni, tak kena basuh tangan, dan dia boleh menyucikan orang lain pula. Nak basuh kain, nak basuh pinggan, nak ambil sembahyang, boleh jatuh. Walaupun dia kena najis, jatuh najis dalam kita pinggan tak sikit sangat, apakah pikat tak berubah warna, rasa dan bau, maka dikira suci. Allah au kathura. Kalau ada air itu sikit, sebelum
sebelah jatuh atau kasar ataupun banyak. Kalau lebih lagi banyak manusia tak kau buka 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 10 kalau lebih tak apa. Jadi kira ni tidak semua air yang kena najis ni najis lagi tidak mesti. Air yang kena najis boleh kita bagi 2 kalau berubah warna, rasa, bau, mana-mana so tidak mesti 3-3. Kita tu air tidak air dah. Itu kalau sebut kata air, kalau kita rakyat kat orang dia ambil air secara tak, orang yang tidak ambil dah air lagi. Kenapa? Bau lagu lain dah. Kecakan lagu lain dah. Rasa lagu lain dah. Orang tak kira air dah. Orang kira najis dah. Tapi kalau air yang kena najis, tapi warna tak ada berubah apa, bau tak berubah apa, rasa tak berubah apa, maka orang anggap air lagi, masih air mutlak. Ketika tu boleh dah. Wajib mesti. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سدلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Kata dia apa dalil? Apa dalil air yang sepurnya najis itu ada masa dia tidak najis? Kata dia hadis Abu Hurairah, satu hadis menyebut bahawa satu kali seorang orang kampung Arabi, makna orang darat, kita kira orang kampung lah, orang kampung orang ulu mana, orang Arab yang duduk dulu-dulu ni baru jumpa dengan Nabi di Medina. Orang ulu dia bawa perangai ulu dia, perangai ulu dah berapa bahasa nak kecil-kecil. Ulu pula ulu orang Arab yang duduk di padang pasir juga, tubik pada rumah dia juga pasir. Apun pada luar tak ada pohon kayu, tak ada apa sekali. Jadi orang lagi ni dia nak kecil baik, nak buang besar, nak buang kecil, dia nak cari pohon kayu mana, dia nak dimusuk lagi buat mana, buat ni tak ada. Dia tak ada kecil-kecil gitu. Maknanya kalau pasal malu sangat tak, dia sebab kayu kecil kecil. Jadi kawan ni dia turun ke bandar ikan bina jumpa dengan Nabi, masuklah masjid. Biasa nak kecil. Pasal tu fabalatul masjid, kecil dalam masjid tu. Dalam masjid. Dibeli lagi masjid ramai lagi tu. Dan lelon pun kalau kita pergi ke darat-darat sikit, kita nak cek, kok mana masjid dekat? Dapat kerja kandang, dia ambil pasal tamat. Dia tu buat ikan. Ambil batangnya juga, dia buat ikan. Tu yang masjid. Cek tapi kalau mak lagu tu kan, kalau tinggi sikit, ada tanah biasa tidak cek masjid. Tu yang benda ya. Kita pilih masjid, tak ada buat lagu tu, bawa hujan, panas lagi. Di sana hujan tak ada. Panas tu jadi biasa orang ada. Hujan tak ada, jadi kita tak ada buat anggap kalau tidur-tidur. Dan kalau kita pergi ke India, ke Pakistan, negeri-negeri begitulah, ataupun negeri-negeri sebelah sana lah, ia ada sejuk, ada panas. Kok benar-benar berbentuk masjid, ia balik bawah ni konkret, seming di atasnya ada atas sikit ya. Di India masjid yang besar sekali, Masjid Shah Jahan dekat. Shah Jahan di Delhi tu. Bagi kita orang Melayu, naik tangga jak-jak tu, kita kata demi masjid. Kok lalu jak-jak masjid lagi. Kenapa demi je ada atap. Ada atap tu. Lebih pada tu, boleh saja-saja. Rupanya situ masjid dia. Semua dicadang untuk musim sejuk. Bila musim sejuk, Allah tak asyik pula semayang bawah sejuk. Allah suka semayang tengah sekali. Amat. Musim sejuk bila tarik mari tu mujur pula. Jadi kalau buat atap dah tak ada siapa. Jadi zaman Nabi SAW, masjid orang buat kandang sikit pertama, lepas tu teduh sikit dengan daun tamak. Yang lebih lagi terbuka ke. Hamba Allah darat tak tahu apa sekarang masjid tak uti mengucap bakal uti pabitu ya. Dia suka masjid berapa tak tahu. Saya nak kancang dalam masjid. Mana dia? Bila kecil dalam masjid, faqama ilayhi an-nas liyaqa'u bih. Maka orang pakat pergi dah. Orang sahabat-sahabat Nabi pakat tuju ke dia liyaqa'u bih. Supaya nak buat kau. Waqa'a bih maknanya buat kau nak atuk badan tak basah apa kecil dalam masjid gini ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Nabi kata, biarlah dia kecil.
Lok dia tinggal tu yang masjid. Dan lok gawe tak ada tinggal pula. Luar tadi. Nak kain dia, kota gede kecil lain. Banyak masalah sini. Lok dia. Jadi orang panggil dia ada satu kejahatan tu. Terpaksa berlaku begitu dah. Maka biarlah dia buat kata itu, terpisahkan dia. Da'uhu, biarlah dia kecil lah. Kemudian wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Masa Nabi ajar kata dia, mujibu atas kecil dia itu istimewa. Dia ada kecil, ambil air istimewa, dia begitu. Jadi artinya apa dia? Air dia sekarang ni air suci bertepur dengan air najis. Air suci bertepur dengan air najis. Tetapi dengan sebab air timur ni tidak akan mengubahkan bau ikan air suci. Bau pun tidak berubah, warna pun tidak berubah, kecapan pun tak berubah. Maka air yang Nabi timur tu dikira suci lah. Mana pada kering tak mu nak sembahyang, mu nak duduk tak apa situ. Di situ tak apa dah. Kenapa? Walaupun tak ada isi, maka air ni air timur ni bila bertepur naik tingkat ada kondisi Nabi tidak Nabi. Itu menunjukkan bahawa air bila bertepur dengan Nabi kiranya tidak mengubahkan warna, rasa dan bau, maka air itu dikira suci, boleh kita apa ni suci di mana? Ada apa? Fa inna ma bu'astum muyassirin wa lam tub'atsu muhassirin. Nabi kata kamu semua dikirim ke dunia ni untuk mengajar benda mudah. Dan kamu tidak dikirim mari ke dunia ni untuk mengajar benda payah. Bu'astum. Kamu semua dikirim ke dunia. Nabi-nya kata kamu semua dikirim ke dunia. Kalau kita tahu ni Nabi seorang dia kirim ke dunia. Saya kira mari kedua ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dia ngaji dah. Kita ni dia dengar buah dia ajar dah. Tetapi dalam hadis ni Nabi sebut bu'istum. Kamu semua manusia muslim dikirim ke dunia ni untuk ini. Artinya walaupun pada hakikatnya Nabi seorang je jadi Nabi. Tetapi bila kita ni mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sendiri mempunyai tugas serupa dengan tugas Nabi SAW. Tidaklah kata kerja ni kerja Nabi, kita tak ada apa-apa. Ngajar, berdakwah, berjuang, berlaku ni kerjaan Nabi, kita tak ada apa-apa. Dah, itu kita kasih malah. Orang yang kasih malah dia kira gitu lah. Tapi kalau kita reti dan sedar kita ni sebagai orang Islam, maka tanggungjawab kita saling tak cukup dengan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW. Sama-sama bertanggungjawab royak benar hak Nabi kita royak. Dan sama-sama belajar benar Nabi kita layan. Itu dia. Tak tanya sikit. Nasihat tadi. Rasulullah kita air di depan kafir ini tak. Jadi kita tanya apa ini baik tidak jadi takut. Soalan. Tadi boleh jadi cerita ini boleh jadi yang jadi lagu itu kerana sana pasir. Kerana pasir ni lah masjid Mekah pasir. Lalu baru jumpa marmai. Adakah cara yang sama juga untuk tempat kita gini? Tempat kita gini pun disebut boleh. Bila timbul satu kesusahan. Macam sini kita ada tengok gini. Sini. Buat banyak. Kita timbul air. Kita timbul air. Kita boleh jadi air kita ada lebih. Pada sini. Pakai telak. Pakai telak. Kering dia. Keluar dalam bezi. Dan kalau suruh cucinya. Kita juru air dulu sekali air. Kita cuci air atas kain. Sebab kita lak tu, kita keluar balik. Lak pula. Lak pula keluar lagi. Lepas tu, kita cuci sekali lagi air atas kain. Sebab kita kering. Dia tumbik zat najis tu. Lepas kita lak sekali lagi. Cukup. Walaupun ada orang kata kita tinggal di situ tak apa. Asalkan air yang kita curah tu lebih banyak daripada air najis, air bersih. Dan tidak bau. Air yang berladu tidak bau apa. Tidak bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Cukup. Kemudian, Rahul Jama'atu illa Muslim. So yang kita ni kata hadis ni, apa ni diriwayat oleh jamaah kecuali Muslim. Sunnah sittah itu dia panggil jamaah. Wa hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah
Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. So dalil yang kedua yang menunjukkan air bila tidak berubah warna, bau dan rasanya suci walaupun air itu tercampur dengan najis. Hadis yang kedua ialah hadis al-ma'u tahurun. Nabi kata air ni bahasa kasing dia tu menyucikan orang lain. Allah Ta'ala buat air ni tujuan nak menyucikan barang kotor. La yunajjisuhu syai'un. Tak ada benda boleh menajiskan dia. Hak ni different lah. Hadis ni barang lagi. Nabi kata air ni bahasa sini benda menyucikan orang. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Aku buat turun air dari langit dengan tujuan ni bersih. Jadi Nabi kata air kaedah dia ada bahasa menyuci. La yunajjisuhu syai'un. Tak ada benda pun boleh menajiskan dia. Dua. Kemudian qila ya Rasulullah. Tak. Belum pada begini. Yang keduanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah. Dalil yang kedua yang menunjukkan air ni suci ialah hadis satu orang ditanya Nabi, ya Rasulullah, boleh atau tak boleh kita nak ambil sembahyang daripada telaga Buda'ah. Ada satu telaga di Madinah, belajar dia nama dia apa ni, telaga Buda'ah. Sebab kita sini telaga Tok Jawa itu dia kan. Telaga Tok Jawa itu kan. Telaga Tok Jawa, kalau telaga Pulau Melaka di negeri ni kau ni jaga-jaga ada telaga. Jadi bila ada sort telaga juga, naik nama lah. Nanti kita sini nak berumah ada telaga, dia tak ada nama lah. Sebenarnya telaga Pak Man, telaga Pak Mak, telaga tu, telaga si lah, dia nama orang. Tapi di sana ada nama dia. Kerana payah nak jumpa telaga. Jadi dalam banyak-banyak telaga ni ada sort telaga, orang panggil telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni mengikut orang bawah ni kata dia. Dia kata setara mana dalam tak dalam telaga ni. Kata dia air telaga Buda'ah ni habis banyak dia bila kita turun dalam tu sekat air ila al-'ana. Aktsaru ma yakunu fiha al-ma'u ila al-'ana. Habis banyak sangat air dan dalam telaga Buda'ah ni dia sekat cabang sekarang. Fa idza naqasa qala dun al-'awrah. Kata dia kalau tukar dia surut tu bawah pada lutut. Sekat lutut bawah. Kalau tidak gak sekat payah cabang. Itu telaga Buda'ah. Kemudian qala Abu Dawud wa qaddartu ana bi'ra Buda'ata bi ridai madattuhu 'alayha thumma dara'tu fa idza 'arduha 6 zira'. Kata dia kalau kira dari segi lebar dan semua sekali, kata dia aku olor kain aku. Lepas itu aku celup dalam air kain. Kita olor kain batik lepas olor lagi. Jadi basuh turun pas bawah. Tahiyat naik. Lepas hukum tu basuh tu. Banyak mana? Siftatu azra'in. Kata dia lebar apa ni? Lebar dia nesto. Nesto lebar, nesto dalam. Wasa'altu alladhi fatahli ba'am. Itu duduk. Dia itu telaga Buda'ah. Telaga Buda'ah ni selain daripada dia mengandungi air. Dalam kitab-kitab lain sebut, dia juga tepat orang tahu siapa. Bukan dalam Bulughul Maram tersebut, dia tepat orang tino tahu kain darah bulannya dia. Itu, jadi orang panggil telaga orang tak pakar lah. Jadi, satu yang ditanya Nabi, ya Rasulullah, boleh ke tidak kita ambil sembahyang ini ayat telaga Buda'ah? Nabi kata, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air ni suci. Air ni bahasa dia, bahasa menyuci kat orang. Dia tak ada benda boleh menajiskan dia. Dia dua hadis ni begitu sekali gagah. Menunjukkan air ni sifat kata tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, suci. Itu dia. Qalla au kathra. Sikit banyak. Wa ila hadha rawahu Ahmad wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad hadithu bi'ru Buda'ah sahihun wa sahahu Yahya bin Ma'in wa Abu Muhammad bin Hazan. Tu yang kitab ni bawa senara tuk guru yang menyebut hadis ni. Dia bimbang takut kita tak berapa sedap hati tu. Ada kata tak sedap pun ni lah orangnya. Tuk guru ni. Tapi imam. Termasuklah Imam Syafi'i sendiri. Wa ila hadha. Dan mengikut mazhab inilah. Sahabat Ibn Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibn al-Mustajab, Ikrimah, Ibn Abi Lala, As-Thawri, Daud, An-Nakhai, Malik, wa ghairuhum. Inilah semua tokoh-tokoh ulama yang terkenal yang menyebut bahawa air ini memang dia bahasa dia suci, sekiranya tidak berubah warna, rasa dan bau. Wa qala al-Ghazali
Ghazali, Imam Ghazali kita hak masyhur tu. Kata dia wadidtu law anna mazhab Syafi'i fil miyahi kana ka mazhab Malik. Imam Ghazali kata keadaan Allah aku ni mazhab Syafi'i. Tapi kata dia Allah sukanya dia aku kalau mazhab Syafi'i dalam masalah air ni serupa dengan mazhab Malik. Mazhab Malik apa tak dia? Tu mazhab Malik ni. Mazhab Syafi'i dia letak ukur dua kala. Mazhab Syafi'i kalau air itu jatuh najis, nak boleh kalau najis jatuh dalam air, nak boleh kau air ni cuci kopi lah, bukan nak pada dua kala halah kata. Kalau dua kala halah ke bawah, kalau jatuh najis, dia kira najis. Kerana air itu sikit, tak urut. Kekuatan air itu tak urut, nak kentang najis. Tapi bila air siapa kau pikat dua kala halah kata, rasa kau tu jatuh najis ke apa tu, cuci lah. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Maliki dia kira jangan berubah sudah. Sikit banyak tu dia masalah. Maliki itu guru bagi mazhab Syafi'i sendiri. Imam Ghazali ni sebetulnya dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab dia mazhab Syafi'i, bila dia tengok hadis-hadis dia berasa sedap mazhab Maliki dalam masalah air. Oleh yang demikian kata dia wadittu law anna mazhab Syafi'i fil miyahi kana ka mazhab Malik. Dia kata ai sukanya aku kalau mazhab Syafi'i ni serupa dengan mazhab dulu dia sendiri dalam masalah air ni. Iaitu sesuatu yang kalau tak kalau kiranya bang apa ni berubah tak berubah. Kita sudah sini dengan sebab biasa dengan mazhab Syafi'i, maka kalau air itu sikit jatuh nanti tak sedap nak guna air itu. Dan kita orang Melayu ni pula sekarang lagi atas pada Syafi'i lagi. Atas lagi pada Syafi'i. Iaitu kalau salah air itu celup je. Air dia dah jadi. Yang air itu pakai dayung puluh. Kalau salah puluh itu senang. Senang masuk di bawah itu pakai jadi. Kalau kita celup. Aku jauh celup apa. Jadi aku nak ambil saya. Ada pasal-pasal. Celup apa susah. Apa ini lagi dia? Sudah. Tak ambil Ismail dengan air. Tak bekas celup. Celup kami. Pada tangan itu cuci. Bila sebut kata air tunjuk, tak ada pasal, tak atur tu. Ambil air lain. Tu lebih pada Syafi'i dia. Nak mana dia? Air lah berdi, air lah payah, tak ambil semayang. Kalau dia kata, dia mau celuk, ambil gayung dia bawah. Tak ada apa nak celuk-celuk ni. Itu duduk orang dulu. So, yang kedua pula, lebih doa lalu kita sampai bila kita pergi padang, orang tua-tua kita serumak doa lalu ni siapa bawa kain suku nak untuk semayang. Hak dia pergi ceruk kain tu tidak dia ceruk. Kalau dia pergi berapa ke dia pergi padang, dia bawa kain suku, nota kain sarung ni kain semayang. Lama orang tua kita duk amal bahasa bawa kain dua lah, kain nak pakai kain buat semayang akhir sekali ni ada orang kita yang bila pakai seluar atau pakai kain, kau boleh dapat kain semayang, dia tak semayang. Kenapa? Dia kira bahasa semakan. Walaupun kain itu kain cuci, dia tak semayang, dia tak semayang. Kenapa? Kain ni cuma gapok, tulis ya. Ada apa tulis? Tapi dia bahasa cuma, pakai tak semayang. Dia tak apa tak semayang. Bagi dia tak apa tak semayang. Asalkan sedap hati kan nak semayang kain ni. Kain nak dia buat ceruk, kain nak dia buat semayang mandi, kain nak gapok, itu tak sedap lagi ni. Dia tak semayang. Ini satu masalah ikut. Padahal dia kain cuci, kan dia buat ceruk, dia buat galau, dia buat ceruk, tak apa. Semayang kat tu tak apa. Tidak mesti kita saling dengan kain kita pakai hari ni, pakai kain baru, tidak mesti. Kain sudah tak ada apa. Atau bahasa-bahasa cabut juga. Lumayan lah cabut seluar sebab dalam. Tak datang. Kalau pakai tengoklah ke suara dia. Satu macam juga. Seluar gapo. Kalau bila seluar cuci. Walaupun kita pakai dua window. Najis tak ada apa kepelus. Tak ada apa. Benda-benda gini berlaku dalam masyarakat kita. Siapa kopi kat kadang-kadang kita. Yellow tinggal semayang. Apa tak semayang? Seluar cuma. Cuma berapa? Tidak ada ayat lebar. Dia cuma apa? Lain pada bahasa-bahasa dia mu'ammah hingga kesatuan itu cuma kaki lah. Dia ni bahasa-bahasa pakai seluar nak duduk tak boleh. Nak duduk payah kan. Cuma macam dia tengok Cina putih kata termayan bukan tidak sama. Dia buat dia dapat
Mula mesti dah kat luar dia tu. Nanti kau tidak dia raya tak bayar tu. Pasal apa? Cuma kaya. Dia tahu dah dia buat sesuatu ada, tapi dia kata juga. Kata juga. Dia tahu dia seluar selah dia makan. Tak tahu oleh masuk sini dia kata tak apa. Itu apa dia panggil berapa kelemahan iman kita, berapa kita. Dah belum kesek asal lagi. Masa sini. Sila kasih. Air tak ada. Bila air tak ada, dia pakai letak-letak. Keluar kali. Masuk semula. Ada pergi. Orang tu kawan semua. Padahalnya kita ada tanah korban. Negeri kita, alhamdulillah, negeri tanah korban. Tanah korban, batu, kayu, jangan tu. Barang ni barang boleh buat istinja. Boleh buat cuci air kecil. Kita boleh cuci dengan air dan kita boleh cuci dengan tanah. Bila kita cuci, kita sama ada basuh dengan air ataupun kita lap dengan tanah korban. Tanah petak kita ni, susuk jalan seluruh dunia, seluruh negeri, ada tanah kau belakang. Jadi bila kita nak cuci, kalilah tanah kau sepakat 2 toko. Hak yang malah sekali 3 toko. 3 toko ataupun toko besar. Toko besar kita lap sungai juga. Dia kering tu kita boleh cerai. Kering lagi, 3. Habis boleh ada apa yang boleh semaya. Dia kata semua. Dia kata lah kita tak basuh. Mula-mula itu kita gelakin, mesti tak basuh. Tidak mesti basuh. Tidak mesti basuh. Mestinya cuci. Dan alat cucinya air ataupun tanah ataupun batu ataupun sebarang benda yang dikira merusak air. Cukup tak ada apa-apa. Tapi dengan sebab negeri kita ni banyak doa air, maka orang tidak guna nak tanah. Bila tak guna tanah, tak apa dia rela, tak pasal halu. Pakai tak guna yang luar tu. Tak bayar, tak apa. Dia kalau tak pasal halu, dia rela. Tak bayar tak apa, tak rela pula. Benda yang panggil pincangan yang berlaku dalam masyarakat itu, yang mana berlaku dengan kita tidak sadar. Kita mau kita hisu tu. Kertas hisu, contoh kertas hisu, apa saja benda yang mengisap. Contohnya, setengah-setengah orang itu dia tak berapa. Yalah, coba lah, tak berapa suka guna kertas. Tak berapa suka guna kertas ni, bukan apa-apa, kerana kertas ni alat tulis-nulis. Dan gitu. Alat tulis-nulis tu, pergi kat warung kalau tanya. Kalau nak kata basuh selalu, kertas ada, kalau tak letak gitu, itu bukan apa. Salah tu. Air, siapa ni klorin? Benda ni, mesti tanya orang, klorin ni apa buat dia? Klorin ni apa? Dia memang takut najis ya? Dia kata tidak najis. Jadi kita pakai senyap gitu lah. Jadi walau bagaimanapun air ni kalau kita ambil air sikit jelas, orang tidak tergagak-gagak air pahit. Berdasar pada air pahit dia kira air mutlak. Walaupun bau klorin, dia bau ni bau barang cuci. So bau sabun, supaya bau bekas-bekas plastik kita. Dan plastik kadang dia bau ataupun ialah benda bau barang cuci. Jadi hak tentunya klorin ni barang cuci. Ikut kata orang yang reti dalam masalah klorin. Saya kalau buat nanti sampai tak tahu lagi. Kita kira dok. Wa amma hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath rawahu al-khamsah fa huwa muttaribun sanadan wa matnan. Tuan kita ni nak tolong jawab takut-takut kita berasa gedebah dulu. Kerana kita ni duduk Nabi selama ni, air ni, kalau nak suruh dia cuci semua, biar lebih pada 2 kali. Kurang pada 2 kali, maka boleh jadi Nabi. Kalau maka akan jadi Nabi kalau bertemu dengan Nabi. Ada hadisnya. Hadis ni lah imam kita nak pakai, iaitu Nabi kata, Iza kanal ma'u qullatain. Bila air itu 2 kali, lam yahmilil khabath. Ketika itulah baru tidak mikul benda pergi. Kalau air itu 2 kolah, maka air itu tidak mikul barang pergi. Air itu dia tak ada barang pergi. Dia tidak bawa barang pergi. Air itu kita kira suci lah. Bila air 2 kolah, tak mikul barang pergi, air itu tidak najis. Air itu kalau kurang pada 2 kolah,
maka najis. Menunjukkan bahawa air yang kurang pada dua kolah bila jatuh najis tidak mesti berubah warna, rasa dan bau, najis juga. Hadis ni buat kita tak pakai. Baik, bila hadis ni tu ada, tak lagu mana hak dia mau kata tadi. Dia mau kata tadi air sikit, air banyak, lagu tak berubah. Dia panggil tidak jelas. Dari segi sanad dia berapa jelas. Kerana ada orang-orang tertentu yang diragui kedudukan dia. Dan dari segi matan dia pun tak jelas dari segi makna. Dari segi matanya, matan itu makna hadis. Hadis tu orang panggil matan. Dia hadis-hadis dua kali. Hak kita panggil hadis tu dan istilah ilmu guna orang panggil matan. Hak belum daripada hadis nak sampai kita tu orang itu dulu. Nabi bercakap. Apa dia dengar? Abdullah bin Umar dengar. Lepas pada Abdullah bin Umar nak menyapa ketua kitab Bukhari baik, Muslim baik. Ada lagi tengah tu. Dua tiga pak ayat lagi tengah tu. Hak tengah tu orang panggil rawi. Hak jawayat. Hak Melayu panggil jawayat. Arab panggil rawi. Jadi, kepada orang yang nak pegang satu-satu hadis untuk dijadikan pegangan, kau nak ambil hukum kau, dia cara dua kali. Bila tak jelas dua-dua. Dari segi makna mata pun tak apa jelas. Dari segi orang buayak pun tak apa jelas molek. Maka dia panggil muttaribun. Kocok maknanya. Gegar. Tak senang molek. Dari segi mata sama sebut pada kemarin. Iaitu Nabi kata iza kanal ma'u qullatain. Bila air ni sampai dua kolah. Kolah tu dah. Kolah tu bukan kolah kita buat sini tu dah. Kita sini kita ambil patah jokong buat-buat kita ambil kolah lagi dia ni. Kolah tak ada. Di negeri Arab kalau hak lagu tu dia panggil haud. Dia tak panggil kolah, dia panggil haudun. Kita sini haudun panggil kolah, dia panggil haud. Baiklah. Jadi kolah tu pun tafsir banyak. Ada kolah tu maknanya buyung. Ada kolah makna kemuncak bukit. Jadi kalau kolah tu kita bermakna buyung, jadi iza kana al-ma'u qullatain, bila air tu dua butir buyung. Gitu duduk. Buyung sendiri tu pula ada kecil ada besar pula. Situ juga duduk. Buyung juga ada kecil ada besar. Ada buyung hok dia budak, ada buyung hok dia. Waktu ada buyung hok kita stok dalam rumah, buat stok air. Buat kolah kecil dalam rumah kita. Buyung juga, kolah juga tadi. Tanya betul kat mana? Yang dia kata bila air kedua kolah, nak betul kolah mana? Kolah hok budak-budak rawak ke? Kolah hok tua ke? Kolah hok stok air dalam rumah. Jadi selagi tak tetap tu, nak buat hukum lagu mana? Dia kalau kena kolah makna kemuncak bukit. Kolah makna bukit. Bila air tu dalam sampai selai dua butir bukit, tak banyak ni. Air kapal boleh lalu kan sama tu kan. Jadi kalau siapa kau pergi kat tu baru tak lagi kan. Teruk benar, nak banyak benar lah. Jadi simpulannya, nak buat hukum, nak buat publik hukum daripada satu hadis. Ia dari segi rawi pun tak kemah molek, tak jelas. Dan dari segi pentafsiran makna mata itu pun tak jelas. Tak boleh. Dia tak ya. Imam Malik tolak hadis ni. Kita pakai hadis, hak jelas boleh. Iaitu hadis tadi. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Air ni bahasa pesing dia, bahasa menyuci. Tak ada kuasa di muka dunia ni boleh menajiskan dia. Itu. Itu guru bagi Imam Syafi'i sendiri pakai. Sebab tu Imam Ghazali kata tak ada air. Imam Syafi'i ni pakai lagu ni. Kalau boleh molek kata dia kalau Imam Syafi'i sendiri dalam masalah air ni, dia tunggu. Hak tu guru dia Imam Malik. Iaitu air ni bahasa dia cuci, kecuali berubah warna atau rasa atau bau. Qala Ibn Abdul Birr fi Tamhid, ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. Jadi teruk lagi. Ibn Abdul Birr kata, dia tulis dalam sebuah kitab namanya At-Tamhid. Dalam At-Tamhid bagi Ibn Abdul Birr kata dia, mazhab Syafi'i mengenai dengan hadis dua kolah ni, kata dia dhaif sangat. Dari segi nazar pun dhaif dan dari segi asar pun tak sabit. Teruk benar ni. Kira-kiranya air apa mengikut mazhab Syafi'i ini banding dengan mengikut mazhab Maliki lebih gagah dari segi nazarnya ikut mazhab Maliki. Tu yang kita ni dengan sebab dia tulis kitab ni untuk mudah kita mengaji, maka dia tidak banyak, dia tidak bawa banyak kau ni buat serabut tu kita. Bagaimana hak kita baca dari dia pak mazhab serabut yang benar. Habis kata. Masuk pula as-su'ru. As-su'ru ni kita panggil sisa.
Air hak lebih kita minum, air lebih kita berapa tu hak baki tu orang panggil su' dalam bahasa Arab, ataupun kita Melayu panggil sisa. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi wa huwa anwa'. Air hak lebih dalam bekas lepas pada kita minum, maka air itu dalam bahasa Arab panggil su', dan Melayu panggil sisa, wa huwa anwa'. Air ni banyak macam. Bila kita minum, hak lebih tu, nak mana? Apa namanya? Bila kita minum, kau lembu kubang minum, kau air etik minum, kau hak lebih tu nak lagu mana? Dia tiada haji dah kau lagu mana? Lagi ni. Surah ada ni. Yang pertama, air hak lebih manusia minum. Lebih pada anak tu ada minum manusia. Kata dia wahwa tahir. Air hak lebih pada manusia minum ni suci. Minal muslim wal kafir wal junub wal haid. Sama ada hak minum tak ada orang Islam, orang kafir, orang junub, orang perempuan suci dah. Kita minum tak suci. Orang lain nak minum, orang nak basuh boleh. Orang Cina minum tak boleh. Tanda jangan bila hak kira-kira minum awak janganlah. Hak tak pergi apa sekali dia Cina dia tak tahu dia minum awak atau tidak. Dia sudah minum dia tak boleh. Suci wal junub orang junub sudah junub berapa tak ada mandi berapa minum air dah lebih dalam gelas berapa suci wal haid dan perempuan yang dia tengah haid perempuan yang dia tengah mari bulan ni tu pun dia minum air berapa lebih tu suci super. Amma baik boleh jadi kita kata kalau dalam Quran ada ayat wayak wa kafir najis Pasal mana pula kata orang kafir bila dia minum air maka air hak baki itu cuci. Dalam Quran kata ayat ada lagi. Dia kata gini, wa amma qaulullah ta'ala innamal musyrikuuna najas. Adapun firman Tuhan ayat yang bunyi innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya kafir musyrikin itu najis. Jadi kalau ayat lagu ni nak jawab lagu mana pula hak tu kata tak najis tadi saya kata najis. Wal muradu bihi najasatuhum al-ma'nawiyah. Maksud najis baki, najis dalam. Sebagaimana kita orang junub kita kira najis dalam. Tak nak kot luar. Nak baca Quran tak boleh. Nak duduk dalam masjid tak boleh. Tak jadi kan? Itu dia. Min jihati i'tiqadihimul batil kerana akidah dia tak betul. Dengan sebab akidah dia, i'tiqad dia batal tak betul, maka Allah Ta'ala anggap teruk dia najis. Batil dia najis. Wa adami taharruzihim min al-aqdhar wal najasat. Dan bila akidah dia tak betul juga, banyaklah benda-benda hak terang-terang najis pun dia tidak cermat dalam jaga tubuh badan dia. Benda-benda najis lain pun dia tidak cermat lah. Kita ni alhamdulillah orang Melayu ni yang sebut sama. Walau jahil-jahil kita, untuk nenek kita 40 tahun, 50 tahun hari tu tak tahu sekolah, tak tahu berapa ruangan, nulis tak pandai, baca tak pandai. Tapi alhamdulillah dengan sebab kita ni orang Islam, dan Islam ni ajar cuci cuma najis tak najis. Maka jahil-jahil orang kita pun reti cuma suci. Yang ajar di agama. Ada pun orang kafir, walaupun dia boleh baca, walaupun dia boleh nulis, tapi dia sebab dia akidah dia tak betul, bila akidah dia tak betul, najis tak najis tak ada dalam pengajian dia, maka barang-barang najis tu dia kira tak najis. Dia jamuh batu, kain, baju dia berapa. Sebab itulah orang negeri kita ni ada bahasa panggil ni apa tu? Dry cleaning yang gabung saya panggil. Bila kita pergi gosok kain kedah, dia ada jenis kedah dobi yang tidak pakai basuh. Dia pakai wak ke berapa. Nah, wak ni bila kita yakin kain kita ni najis, dia tak boleh salah-salah gitu. Dia kena ada air mengalir. Yang salah tak jadi. Sekiranya kita yakin seluar kita, baju kita ni kena najis. Kita dukung anak, kena aisnya anak kita. Sebab kita pergi di kedah hak basuh tu. Tak jadi. Pusing ikut mana tu kita kena basuh dengan air juga. Punuh sendiri lah nak mana. Itu je. Orang Eropa, ya reka buat anak goni ni tak apalah minggu dia tak ada najis dia. Nak aluk lagi dia minum. Sebagai najis. Itu dia. La an a'yanahum wa abdanahum najisah. Kata dia bukan maksud dia najis tak ada najis tubuh dia. Tubuh dia tubuh dia najis tidak. Kenapa? Wa qad kanu yukhalifuna al-muslimina wa taridu rusuluhum wa wufuduhum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadkhuluna masjidahu wa lam ya'mur bi ghasli shay'in ma asabatu abdanahum.
Dalil tubuh orang kafir tidak najis, walaupun Tuhan kata najis. Najis, waktu Tuhan kata najis dalam. Dalilnya kata dia, penuh orang ni bercampur gaul dengan orang Islam di zaman Nabi. Dan utusan dia, rombongan dia pergi jumpa Nabi, masuk dalam masjid, duduk sekali depan Nabi dalam masjid. Lepas tu bila dia akak pun kelik, Nabi kata penuh. Suruh orang basuh tempat dia duduk, tak ada. Padahal orang ni kafir betul benar. Mari baru nak mengaji hari ni, setengah tu masuk Islam, setengah tak masuk Islam tu. Tapi Nabi tidak kata suruh orang basuh tempat pokok duduk. Dah. Itu menunjukkan najis ni, najis dalam, bukan najis luar kita. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu ashrabu wa ana haid, fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa yad'u fahu ala mawdi'i fiyya. So, yang keduanya ada hadis lagi. Hadis Siti Aisyah sendiri. Siti Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha kata dia, aku penuh minum air, kau minum susu. Kata tidak wayak. Walau bagaimanapun penuh benar aku minum ketika aku duduk dalam haid. Sudah minum gok-gok air ke susu, aku Allah Nabi. Nabi nyamik, letak di mulut dia betul-betul penuh tepat di mulut aku minum tadi. Dia tak kata kisah-kisah cari dia lain dah. Nabi sengaja lagi minum. Nabi minum, dia letak di mulut dia betul-betul tepat di mulut aku. Sedangkan ketika tu aku minum tu, ketika aku dalam keadaan haid. Itu menunjukkan orang haid, bila orang perempuan haid, bila dia minum gapo-gapo, air yang lebih tu, teh atau susu ke gapo, boleh kita minum. Tak ada, tidak apa-apa. Tidak terjejak dengan haid dia. Kita sebelah sini ya, nak minum kok lebih orang tu, kita tahu tidak najis. Tapi nyajar di doktor, dia doktor ajar kumeh. Tu dia doktor. Kalau dia orang Melayu pula ajar yang tuluh. Nonok orang bakal raja. Orang bakal raja, sepuluh bakal jemaah. Apa raja jemaah? Hak lebih orang berapa semua sekali orang kalau makan hak lebih raja tuluh. Amor pun jadi tuluh, orang lain pun tuluh. Jadi, orang Melayu itu mudah tu. Ajaran tuluh. Mari doktor pula, amor lagi kumai pula. Akhir itu saja. Gitu. Nyakit kita. Kedua-dua tu, Islam kata jawab. Nabi sendiri SAW, penuh minum air, dia acak kali, kuntu ashrabu. Kuntu, kalau orang mengaji Arab tak, kuntu ni PM Madri, ashrabu PM Dari. Bila tepuh, bila kapu PM Madri dengan PM Dari, memberi makna dawam beristimrar. Maknanya selalu menjadi kebiasaan aku minum air, lepas tu tunjuk ke Nabi minum air, sudahlah air yang aku minum, yang lebih aku minum, dia minum, dia tak boleh mulut pun tak payah, tak mulut pula. Bukan sekat belah ada. Dalam hadis lain, ini sugi. Tolong, Nabi sugi. Tak, ambil, mari saya Aisyah pula, sugi pula. Sugi dulu. Siti Aisyah sugi dulu, Nabi sugi ke dia. Nabi sugi dulu, Siti Aisyah sugi ke dia. Tak ada apa-apa. Tak tahu masalah komen ke apa. Orang tu hidup molek-molek, tak mati ke. Baru apa dia. Ialah kita, bukan kita nak menolak ajaran doktor kita. Tapi siapa kau pekat kita amal berdoa lalu ajaran doktor. Siapa kau pekat bercanggah. Tepat-tepat tu kita tolak. Apa ni, benda yang sepatut kita tidak tolak dari segi Islam, kita tolak. Benda tu dasar pada nasihat doktor. Ini yang panggil lebih. Nampak. Baik. Itu air sisa orang. Suruh mayuk kaulah ni. Ada pula sisa air bekas lembu kubah makan. Binatang makan. Binatang pula, binatang hak bahasa daging dia lah makan. Lembu, kubah, ayam, itik, kambing, diri, kita bui air lebih pada minum-minum tak habis. Tak habis. Air ni lebih apa? Lebih kambing, lebih diri, lebih lembu, lebih kubah. Itu lebih binatang hak bahasa orang makan daging. Di mana? Hukumnya. Wahwa tahir. Air ni air suci. لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ بما أفطرت الحمر قال نعم وبما أفطرت السباع كلها. Salah sahabat nama Jabir radhiyallahu anhu kata dia, penuh orang tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh kau tidak kita ambil ismaya dengan air yang lebih daripada hema makan? Hema ni kalau ke Mekah tahulah, benda kecil-kecil pada kuda. Lebih kecil, lebih kurang kuda kecil. Jadi kecil. Itu apa yang hema.
Kalau hema minum air patah habis, boleh kodok kita ambil sembahyang? Qala na'am, Nabi kata boleh. Wa bima afdarat istiba'u kulluha. Dan sebanyak mana gajah ini. Saya tak nak buat subhanallah. Wa huwa tahirun air suci. Lianna lu'abahu mutawallidun min lahmin tahirin fa'akhadha hukmahu atau fa'ukhidha hukmuhu. Kata dia, apa dalil yang menunjukkan air lebih pada lembu kubah atau terus jenis menatai, semua menatai yang daging dia orang makan tu, kalau dia minum air tak habis, boleh air tu dikira suci. Kerana kata dia air liur dia tu, bila dia minum air yang tadi, itu dah boleh jadi termasuk air mulut dia tu, liur tu. Air liur dia ni lahir dari daging yang suci. Air liur dia tu mari dalam mulut tu keluar aku buli-buli daging dia. Daging orang makan. Ini dia ni. Bila daging orang makan, fa'akhadha hukmahu. Maka liur ni pun termasuk dalam hukum daging. Sebagai daging itu daging suci, maka liur mari daripada daging itu pun dikira suci juga. Qala Abu Bakar bin Muzib, ajma'a ahlul ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajuzu syurbuhu wal wudu'u bih. Kata dia, Abu Bakar bin Muzir kata, semua sekali orang yang mempunyai ilmu ijma' seiras kata bahawa air sisa nata yang daging dia kita makan boleh kita minum dan boleh ambil sembahyang. Kalau lebih lembu makan boleh kita minum, boleh kita ambil sembahyang. Kalau lebih kambing diri minum, boleh kita minum air itu juga, boleh kita ambil sembahyang. Dia boleh ambil sembahyang sekarang juga, nak basuh kain, nak mandi, boleh jaga maknanya. Kalau kita jejek lain, salahnya. Masalah kita nak guna tu boleh hukum, tapi masalah jejek kita, itu suka rasa. Jangan pula dengan sebab halah yang gila juga, motor-motor wet pun, ada masalah lain. Selera lain, hukum lain. Boleh jadi selera kita tak dulu, sudah lembu, sudah kambing makan kita pun ambil secara minum tu boleh jadi selera kita tak gitu, masalah selera. Kau makan hari-hari ni, banyak orang tak makan, banyak orang tak makan sepuatan dah. Tengok kulit dia pelari sofa itu, tak serius kan. Baik, itu sisa nasi yang daging dia dimakan. Baik, nasi hok daging dia orang tak makan. Macam barang, macam hema, macam gajah rima, macam burung-burung hok bahasa orang panggil makan nyaman. Dan kalau dia minum air tak habis. Ada lagi mana? Wahwa tahirun, suci juga. Air hok lebih barang, hok lebih pudar lah sini. Lebih pudar, lebih lima orang di tepi bukit, lima turun minum air dalam kolam berapa. Ataupun lebih burung-burung nyaman. Jawa di hotel. Burung nyaman ni kita sini spok kita kata lain lah berapa hok. Bahasa makan dia gok dengan sama makhluk hok hidup, oyuk makan. Tu bagian hidup daging tak makan lah tu. Makin nyaman orang ni. Air hak dia boleh kodok. Boleh kita. Su'ila ana tawadda'u bima afdal fil qubur. Boleh kata boleh kita ambil ismaya dengan air hak lebih daripada hema. Hema minum air tak habis. Hema ni nak tak makan. Qala na'am, Nabi kata ya boleh. Wa bima afdal istiba'u kulluha. Dan juga dengan air yang sebanyak mana gajah rima bukit tu, bila dia minum air hak tak habis, boleh kita ambil ismaya. Akhrajahu Syafi'i wa Daraqutni wal Baihaqi. وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. Jadi boleh lah mestinya. Dan hadis-hadis gagah. Walaupun tidak banyak hadis atau walaupun tidak hadis tidak gagah, tapi bila kita kapu dengan hadis lain, dikira dari segi mustalahnya dikira kuah bila lain di mana yang gagah dia dengan lain. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراط له فقال عمر رضي الله عنه أولغت استباع عليك الليلة في مقراطك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. Dalil yang kedua yang menunjukkan air lebih pada gajah rima berapa makan minum ni boleh kita guna pula. Kata dia Abdullah bin Umar cerita satu kali Nabi kita keluar di satu malam. Nabi keluar berjalan. Dan kebiasaan berjalan di Nabi Arab ni malam. Siang hari nak berjalan tak di sana. Jadi malam-malam orang berjalan. Baik. Siapa di sebuah tempat jumpa dengan satu orang duduk sana.
Duduk di tepi kolah dia. Hanya kolah lah. Arak, dia ambil air jauh-jauh, buat balik, pipu dalam kolah. Kalau kolah lah dia buat. Jadi malam itu Nabi jalan-jalan, jumpa dengan tuan rumah, dia duduk congok di tepi kolah dia. Kolah tu dia buat luar pada rumah. Sunat Umar tanya, dia kata, pakcik, dia kata rima-rima rajin kau mari celup muncul dalam kolah ni. Dan lagi Arab memang banyak rima ni. Lagi pada pasir rima banyak. Rima kecil, rima besar ada belakang. Biasanya rima tu lah, rima apa suruh kapur kayu ni. Rima gapo tengah itu. Rima kar gapo, ramah menang lah. Dan goku ramah gapo panggil apa juga apa? Serigala ramah menang. Dia kata, malam-malam rima ada mari, minum air ke sini. Kata Sina Umar. Lalu Nabi jawab, tak ada lagi tuan rumah nak jawab. Nabi kata, pakcik, jangan goyak dia. Jangan goyak. Orang tanya, mari kau tidak terima tu. Ada mutakalif ini. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tak ada pasal-pasal ditanya. Tanya tu jaga. Oh. Dan mu tak tengok berapa. Apa dia tanya. Babi mari kau je tak. Ani mari kau je tak. Apa dia tanya tu? Itu dia. Kalau orang panggil, jangan tanya. Apa? Tak wajib usul. Tak wajib usul. Betul. Ada. Kalau barang, orang kita sendiri tak tahu apa sekali. Apa dia usul-usul? Nama lokal pegang-pegang. Kata barang ni, kau tak tanya, kau tahu dah barang ni, itu lain masalah. Tapi kalau kau tak tahu kepala ekor lagi, rasa bertanya. Kita beli kedai, nak beli air. Orang Melayu jual, cukuplah. Muka Melayu, makcik nak basi air. Tak apa dia saja. Tak apa dia tak masalah. Dia tanya tadi. Lama hamalat fi butuniha. Hak dia minum, hak dia nanti kata. Nabi kata kalau gajah 5 mari minum sekalipun, hak dia minum tak dia masuk ke perut dia dah. Hak lebih tak dia kita. Kita boleh minum dan kita boleh mandi. Itu dia. Senang. Rawahu ad-Darqutni. Wa an Yahya bin Sa'id anna Umar kharaja fi rakbin فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. Begitu juga ada yang kedua. Yahya bin Sa'id kata Sayyidina Umar satu masa keluar apa ni orang panggil, keluar daripada rumah lah berjalan satu rombongan besar. Dalam ramai-ramai orang yang berjalan sekali dengan Sayyidina Umar tu ada seorang sahabat lain namanya Amru bin As. Amru bin As terkenal dipanggil Dahitul Arab. Hatta waradu hawdan. Jalan sampai ke sebuah kolam. Dia tu orang buat untuk wasita air. Faqala Amru ni kata, pakcik, kau tak ada juga lah. Kau tadi orang tanya, tu sekali Nabi, hak ni tak ada. Amru kata, pakcik, malam apa khusus hari mari kajah lima berapa makan air dalam kolam pakcik. Tak ada lah kawan cik jawab, Umar kata, jangan goyak saja. Pakcik jangan goyak saja. Kenapa? Fa inna naridu ala siba'i wa taridu alaina. Kerana kata dia, pok kami duduk kapung, kami jumpa dengan Rima jumpa dengan kami. Jadi bila Rima jumpa kami duduk jumpa Rima. Nabi tak kata apa dia tanya, dia siasat berapa. Itu menunjukkan bahawa bagian ni bagian suci. Kalau lebih pada gajah Rima berapa tu suci. Cuma sebutlah kitab-kitabnya kacau wali kita tengok tegar-tegar kucing baru-baru makan tikus. Sudah makan tikus duduk jinak-jinak dia ni celuk muncul dalam bedi. Tikus selainnya masalah. Tapi kita tahu kepala ekor dia berjaga minum ke apa air. Pasal dia cuah lah yang lebih dia. Surul Hirrah وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Itu juga lah. Apa ni? Sisa kucing. Nampak kita banyak kucing. Dia balik kucing. Dan kalau kucing makan nasi, kau kucing minum air, kau hak lebih pada dia tu buat lagu mana? Kucing makan lauk, hak lebih pada mulut kucing tu buat lagu mana? Jawabnya suci. Kenapa? Satu hadis dikeluar oleh Kabsyah bintu Ka'b. Orang Tino nama Kabsyah.
Kabsyah ni biri. Biri ya. Coba biri ekor besar. Biri kemukau ada. Biri ekor besar lah kan. Kalau dia menurut agak tu. Itu kabsyah. Kabsyah. Seekor biri. Jadi macam mana ayah dia boleh anak tina. Bubu nama biri seekor. Bubu nama anak dia nama biri. Macam macam. Ayah dia nama Ka'bah. Ka'bah makna nama dia buku lali. Kalau kita buatnya Ka'bah ni buku lali. Atau tempat-tempat yang tinggi bonggok-bonggok tu dia panggil Ka'bah. Jam yang hari tu tak ada orang nak buku nama. Bukan orang yang kecil nama macam-macam. Asalkan buku nama sekiranya aku tak tukar dengan anak orang lain sudah. Bukan beri, kucing, apa boleh. Siapa begitu orang yang jahil. Orang jahil siapa fikir. Kemudian Kabsyah bintu Ka'bah ni isteri bagi Abu Qatadah. Wakana tahta Abu Qatadah. Perempuan ni isteri Abu Qatadah. Abu Qatadah kata, satu kali dia balik ke rumah, pergi masuk rumah retina dia, Kabsyah. Fasakabat lahu. Maka ada orang Arab seperti sini lah, tu lelaki balik tak. Siap makan, siap minum, pergi kasih tahu. Ada orang Arab tak. Tu lelaki balik tak. Ambil boyong, senggeng boyong tu. 2 hari lepas tak beli tu lelaki. Faja'at hirratun. Bila-bila senggeng air tu kucing lari. Tashrabu minhu. Apa namanya? Minum daripada air tadi. Fa'afwa lahal ina'a. Makanya tu lelaki senggeng bekas tu beri ke kucing minum. Minumnya senggeng air tu untuk tu lelaki. Tu lelaki dia tengok kucing mari, dia tulis senggeng pula bekas tu pula beri kucing pula mati. Jadi bila Kabsyah dia tengok. Dia kata, "Wah, ni bahasa pelik ke?" Kata itu lelaki ni, "Pelik ke? Abang buat lagu ni." Dia kata, "Bahasa pelik kat dia." Duk beri kucing gitu tu menunjukkan bahawa jadi kaki-kaki dia punuh lah air sebuyuk ni duk beri kucing jilat. Kata tu lelaki dia kata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi bersabda, "Innaha laysat binajasin." Kucing ini tidak najis. Walaupun daging dia orang tak makan, tapi Islam mengatakan kucing tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kerana kucing ni, baik kucing jantan, baik kucing betina, bahasa jenis makhluk tak beli yang kita sama-sama. Siang malam pagi kita, kucing tak suka duduk sukunya orang. Boleh demikian kalau Islam kata najis kat susahnya orang. Tak kena. Jadi boleh dengan demikian. Walaupun daging dia tidak boleh dimakan, tapi dengan sebab dia duduk gelomok kita hari-hari, siang malam, pak tidur, dapur, biar masuk semua, maka Islam mengatakan tak apa. Jadi boleh dengan demikian. Kalau ambo duduk senggeng air, katanya tu lelaki, adik tak susah lah, itu dia. Adik Kabsyah tak susah lah. Akhir sekali surul kalbi. Sisa anjing dan sisa babi. Wahuwa najisun. Sisa anjing baik, sisa babi baik, najis. Yajibu jitinabu, wajib kita menyelak diri daripada menggunakan air lebih anjing, lebih babi. Amma surul kalbi, ada pun sisa anjing. Mana hadisnya? Falima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi kata bila minum dalam bekas kita kena basuh bekas 7 kali. Wali Ahmad wa Muslim tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilhu 7 marratin. Begitu juga hadis lain begitu juga sebutnya. Doa suruh cuci bekas kita bila salah minum ke berapa jilat ke berapa kena basuh 7 kali. Ulahun nabi turabi. Hak siram yang pertama kena air campur tanah. Ambil tanah sepakar, kuasa dalam air pekat, kata-kata pekat balik, jiru sikit. Apa ni? Jiru sikit. Tu harap mula-mula start lepas tu, jiru lagi air lain. 2, 3, 4, 5, 7 kali. 7 tu apa? Dan boleh kau kita ganti sabun lah. Tak payah tanah dah kau. Jawabnya tak boleh. Walau belah mana ada sabun, walau belah mana ada klorin, ada pos-pos sekalipun, tanah tu mesti dibunuh. Kenapa? Kerana ini orang panggil ta'abudi. Tak ada siapa dia tahu tanah ni apa. Padahalnya zaman Nabi itu bukan tak ada benda lain pada tanah untuk menyuci. Banyak alat-alat yang digunakan oleh orang Arab untuk menyuci ke kain baju dia lain pada tanah. Tapi apa bunuh tanah? Ini tak ada siapa dia cuci. Ini orang panggil ta'abudi. Serupalah lebih kurangnya dia keadaan semaya kita dah. 5 kali. Apa tidak ni? Apa tidak tak?
Zuhur bakpo 4, bakpo tidak 3 sepuluh murid, bakpo 3, bakpo tidak 2 sepuluh subuh. Ini bagian ta'abbudi. Bagian yang kita diminta terima secara langsung, secara betul-betul, secara patuh. Jadi kita ni, Islam ajar kita agama. Dalam agama tu 2 perkara. Ada hak bahasa kita reti. Dan ada hak bahasa tak reti. Mujurnya hak tak reti ni jangan-jangan je. Suami semaya sekat siku, bakpo tak lonjok pakai ketiak. Pala sapu, bakpo tak jiru. Kaki basuh, bakpo tak sapu kata. Dan apa ni patut perlu anggota ni perlu ada hak basuh, ada hak sapu. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.